Kehidupan ini ibarat roda yang berputar. Terkadang kita di atas mengecapi kejayaan dan kebahagiaan, namun ada kalanya kita jatuh ke bawah, ditimpa kegagalan atau musibah. Setiap dari kita mempunyai jalan ceritanya tersendiri. Kesusahan masa lalu menjadi peniup semangat untuk menjadi yang lebih baik di masa akan datang. Diuji dengan kekangan kewangan, kehilangan pekerjaan, masalah kesihatan atau mempunyai kekurangan fizikal bukan alasan menyerahkan kepada takdir semata. Kisah seorang wanita di negara jiran yang memilih untuk menjadi penghantar makanan dengan hanya menggunakan kerusi roda untuk mencari rezeki di jalanan menjadi tular tidak lama dahulu. Biarpun diuji dengan keadaan fizikal yang tidak sempurna, kekurangan itu bukan penghalang bagi dirinya untuk bangkit berusaha demi mencari rezeki buat kelangsungan hidup. Bak kata pepatah, bersusah-susah dahulu, bersenang-senang kemudian. Lumrah kehidupan ada pasang surutnya. Kegagalan masa lalu bukan penentu nasib selamanya. Dirundung kesedihan dan kepapaan. Segalanya terletak pada usaha dan kerajinan kita sendiri untuk mencorak masa hadapan yang lebih selesa dan bahagia. Itu dia. Daripada laporan yang telah pun disediakan oleh Natasha itu tadi, dapat kita saksikan bagaimana ramai sebenarnya dalam kalangan individu-individu ini yang sebenarnya bangkit untuk memajukan diri sendiri, bangkit daripada kegagalan untuk memastikan hidup ini tidak terus berada di dalam kepompong yang tersendiri, tetapi bangkit untuk keluar daripada zon selesa mereka. Ini yang kita nak kongsikan juga bersama dengan anda penonton kita pada hari ini. Betul, dan ada dua figura yang nak kami bawakan hari ini yang pastinya mereka ini datang untuk memberi sedikit suntikan semangat dan juga bagaimana sebenarnya mereka bangkit apabila mereka jatuh suatu ketika dahulu. Kita bersama dengan dua orang tetamu dalam talian ini yang mana saya kira kisahnya tular di media sosial baru-baru ini. Mungkin ada juga dalam kalangan anda penonton yang telah pun mengikuti ataupun membaca kisah mereka ini. Yang pertama ini kisah Iza Asmadi yang mana saya baca kisah ini di laman sawang Twitter tentang kisah gelandangan berijazah. Thread itu ditulis oleh Izzah sendiri di laman sawang Twitter. Betul. Yang juga menjadi tular baru-baru ini. Apa khabar? Assalamualaikum Izzah. Assalamualaikum Izzah. Assalamualaikum warahmatullahi. Sihat? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Dan kita juga bersama dengan Ahmad Nabil Rosli jauh daripada Terengganu ni. Apa khabar? Assalamualaikum Nabil. Ya, Waalaikumsalam. Khabar baik. Alhamdulillah. Dan Nabil juga kisahnya tular di dada-dada akhbar dan juga di media sosial bagaimana tentang kisah seorang penghantar makanan yang tiada sebelah tangannya tetapi mempunyai semangat yang jitu, yang kuat, yang sanggup meneruskan kehidupan. Mungkin ramai orang akan menjadikan itu alasan tapi tidak bagi Nabil. Okey, kita mulakan dengan Izzah dahulu. Izzah, mungkin Izzah boleh kongsikan juga kepada penonton-penonton kita tentang kisah Izzah ini. Bagaimana Izzah sebenarnya boleh ketika itu menjadi gelandangan, tetapi gelandangan yang berbeza, gelandangan berijazah satu ketika dahulu. Okey, terima kasih host. Okey, saya kisahkan dengan diri. Saya Iza Asmadi, berumur 29 tahun, berasal dari Kelantan. Okey, sekarang saya dekat dekat Kuala Lumpur dan bekerja sendiri sebagai penulis konten di media sosial. Okey, macam mana saya boleh jadi gelandangan tu? Ceritanya, okey, pada 2017 tu, saya terpaksa buat keputusan untuk keluar daripada rumah. Dan keputusan tu saya buat agak terburu-buru, saya tak ada plan, tak ada apa. Saya terus je datang ke datang ke Selangor, pergi TBS, tidur TBS semua 3 hari. Okay, macam saya experience homelessness, bukanlah gelandangan macam yang lebih perik kat luar sana, semua experience homelessness 3 hari saja. Tapi Izzah, sewaktu 3 hari itu pun apa sebenarnya yang difikirkan? Bagaimana juga perasaan? Ialah kita perempuan kan, bila 3 hari kita di luar dengan gelap, dengan tak ada orang. Bagaimana sebenarnya perasaan tu? Kekuatan tu? Okey, time tu saya memang takut, ya Allah, seram sangat. Kayak macam siapa nak tolong aku ni? Macam tu lah. Lepas tu macam nak tidur kat mana, nak makan apa, duit tak ada apa semua kan. Time tu saya hanya ada RM150 kot dalam tangan.
Cukup untuk macam bayar duit rumah lah. Lepas tu apa yang saya buat, pertamanya saya cari tempat tidur dulu. Saya pergi, saya nampak polis. So saya pergi duduk dekat dengan polis, macam ada kerusi dekat dengan polis. So saya tidur dekat situ lah, kerusi tu. Saya letak beg saya depan saya. Lepas tu bermalam selama 3 hari sambil saya mesej gunakan handset saya yang time tu nak hancur dah. Saya tanya orang dekat Selangor, kat mana saya boleh tidur, kat mana saya boleh menetap cari kerja. Okey, dan itu pengalaman tentang Izzah sendiri. Sebelum kita nak kongsikan dengan lebih banyak lagi bagaimana Izzah dapat kekuatan, apa yang membuatkan Izzah keluar daripada tempoh 3 hari itu dan sebagainya, kita nak tanya juga kepada Nabil sendiri. Nabil, boleh Nabil kongsikan kisah Nabil sendiri? Mungkin ramai yang tak tahu kerana ramai hanya melihat dan membaca kisah Nabil hari ini apabila Nabil telah pun kehilangan sebelah tangan. Tapi kalau boleh Nabil kongsikan bagaimana episod duka itu bermula, apa yang membuatkan dan menyebabkan sebelah tangan Nabil ini kudung ataupun hilang. Silakan. Okey, masa mulanya, Assalamualaikum. Terima kasih kepada host yang menjemput saya. Okey, masa mulanya saya masa ada 2 tangan tu saya bekerja. Okey, lepas sekolah tu saya bekerja sebagai kedai makan di restoran. And then masa tu saya boleh masuk PKN. Masa saya kerja tu saya boleh dapat satu surat untuk sambung belajar ke PKN. And then lepas tu PKN tu jadi saya rasa saya nak masuk untuk jumpa macam ke nak tambah lagi kawan-kawan. Okey, lepas saya masuk PKN tu ikutkan masa dalam tu selama 2 bulan. Tapi saya sempatnya untuk sebulan lebih saja sebab saya tak boleh melebihi macam ke 2 bulan macam ke diorang buat sebab saya masa tu mungkin ada masalah family lepas tu. Okey, and then masa tu saya bagi tahu dekat orang dalam apa semua, saya beritahu saya nak balik, saya nak tolong family saya. And then masa tu saya balik dalam beberapa hari kemudian macam tu hari PKN tu dia nak buat hari penutup. Okey, time tu hari penutup tu saya nak pergi sambut hari penutup tu. Masa tu saya nak keluar daripada rumah tu memang saya tak beritahu kat mak dengan ayah saya. Sebab kalau saya beritahu kat mak dengan ayah saya memang dia orang takkan izinkan saya. Sebab time tu lesen tak ada. Yalah, sebab kita nak lalu kat jalan memang kena ada semua cukup lengkap kan. Okey. Itu masa dalam perjalanan saya nak keluar tu memang saya tak beritahu mak dengan ayah. And then saya keluar. Berapa minit kemudian tu saya rasa ngantuk ke atas jalan raya tu. And then melibatkan masa tu saya ledak atas motor and then saya langgar divider. Time tu koma. Okey. Nabil, kalau boleh dikongsikan, sebenarnya kisah Nabil ni kita pernah kongsi dalam TikTok kita sewaktu saya dan Farin. Seronok sebenarnya dapat berbual kembali dengan Nabil. Dan kalau boleh kongsikan Nabil, sewaktu sedar dari koma berapa 3 hari kalau tak silap saya, bagaimana sebenarnya kalau sebelum ini kita cukup sifatnya dan selepas koma kita dapat tahu yang sebelah tangan kita hilang. Bagaimana sebenarnya perasaan Nabil ketika itu? Okey, perasaan saya masa lepas daripada koma tu memang time tu saya berasa macam ada lagi tangan. Masa tu lepas daripada koma tu saya buka mata. Time tu mak dengan ayah ada kat kiri kanan. Time tu saya peliknya ayah saya duduk gosok saya punya tangan ni. Time tu saya rasa macam ada lagi tangan. Lepas tu saya tanya ayah saya, kenapa ayah gosok saya punya tangan? Sebab time tu saya rasa macam ada lagi tangan. Lepas tu ayah pun kabur okey, ayah dia bagi tahulah. Tangan Tuhan dah tarik satu anggota daripada badan Nabil. Jadi ayah harap lepas ni Nabil boleh teruskan hidup macam ke orang lain lah. Okay, lepas daripada saya tahu yang ayah bagi tahu saya tu, saya jadi macam betul ke yang aku ni tak ada tangan. Jadi bila saya pegang ni memang down lah time tu. Time tu saya down, saya nangis. Time tu memang makan masa agak lama jugalah. Tapi saya fikir sampai bila nak suruh saya down. Jadinya saya cari semangat saya balik yang mana yang hilang tu. Contohnya mak dengan ayah saya yang mendoakan saya, atau yang kawan-kawan saya mendoakan saya. Dari situlah saya akan dapat
tu balik, semangat balik. Saya suka apa yang Nabil katakan bila mencari semula semangat yang hilang. Namun saya pasti ini bukan mudah untuk kita kecapi dalam masa yang singkat. Ia memerlukan sokongan daripada insan-insan yang kita sayangi di sekeliling kita. Macam Nabil tadi, Nabil cakap sokongan daripada ibu bapa dan juga insan-insan di sekeliling. Apa yang berlaku pada Nabil itu pada 14 Mei tahun 2017, sudah pun hampir 5 tahun peristiwa itu berlalu. Dan kita nak tanya juga kepada Izzah sendiri. Kalau kita lihat dari segi pencapaian Izzah sendiri, merupakan seorang individu yang ada banyak pencapaiannya. Mungkin Izzah sendiri juga merupakan graduan daripada Aircraft Engineering Technology. Betul ya Izzah? Betul. Okey, Izzah, ini yang mungkin ramai orang tak perasan dan tak tahu. Kadang-kadang kita tak pernah menyangka bahawa kita akan melalui detik-detik sebegitu dalam hidup kita. Izzah sendiri pun tak pernah terfikir mungkin untuk duduk selama 3 hari bergelandangan di stesen bas untuk mencari rezeki. Tetapi Izzah, dalam tempoh 3 hari itu, apa sebenarnya yang menjadi sumber kekuatan, keyakinan dan juga semangat pemangkin diri untuk Izzah keluar daripada kepompong itu dan mencari keselesaan? Berjanji kepada diri untuk terus berjaya dan tidak mahu kembali ke situ lagi, Izzah. Okey, sebenarnya yang viral tu sebab saya punya team leader suruh buat cerita tu. Macam cerita tu dia trigger lepas saya tengok cerita movie Pursuit of Happiness. Sebab dalam movie tu ada scene Will Smith dia tidur dalam toilet dengan dia terpaksa pergi interview pakai baju kotor. Macam saya pernah lah tahun tu, tahun yang sama tu saya pernah pergi interview dengan baju yang kotor. Saya terpaksa beritahu saya punya klien bahawa saya baru lepas balik basuh tandas rumah orang dan saya minta tumpah tandas lah. Dan tu dia juga buat posting, dia kata cekal anak muda ni. Tu cerita macam mana saya boleh tulis cerita tu. Kemudian kekuatan saya sebenarnya diajar daripada kecil untuk survive, untuk independent. Sebab saya anak sulung daripada 8 orang adik-beradik. Kekuatan saya, sumber kekuatan saya ada 4. Pertama, spiritual. Memang saya pegang apa-apa jadi pun saya ada Tuhan. So setiap kali saya nak buat benda bodoh, saya akan fikir jangan buat, Allah tak suka, Allah larang. Lepas tu kalau saya rasa nak give up, saya rasa nak tinggalkan dunia, saya akan cakapkan diri, bertahanlah, Allah ada, Tuhan ada. Izzah, yang kedua, silakan teruskan. Yang kedua, Izzah? Yang kedua, kekuatan emosi saya sendiri, saya memang suka untuk ambil tahu pasal mind health, pasal macam saya belajar pasal seksi, saya belajar pasal cara nak betulkan saya punya stres daripada zaman universiti lagi lah. Saya rapat dengan saya punya kaunselor. Okey. Izzah, maafkan kami mencela. Izzah, kalau kita lihat dalam hidup ni ada banyak pilihan. Dalam tempoh 3 hari tersebut, Izzah mungkin boleh membuat pilihan untuk tumpang di rumah rakan ke, saudara mara ke ataupun sesiapa saja. Tetapi Izzah mungkin mengambil pendekatan untuk tidak mahu menyusahkan sesiapa, mengambil pendekatan untuk mencuba ataupun mencabar diri sendiri juga. Dan ini mungkin juga sesuatu yang boleh dikongsikan kepada penonton-penonton kita. Bagaimana sebenarnya kita perlu tahu apa yang kita inginkan dalam kehidupan kita untuk memastikan bahawa diri kita ini sebenarnya boleh berjaya walau apapun rintangan yang dilalui. Betul-betul. Okey, kiranya untuk saya daripada saya umur 18-19 tahun, saya buat timeline, macam timeline hidup sampai umur saya 75 tahun, saya nak apa. Wow. Umur 20 tahun saya nak apa, 21 saya nak apa, 50 saya nak apa. So antara big why saya nak ada rumah nama dia Serenity Villa. Macam rumah untuk saya retire pada umur 45 tahun. Lepas tu saya nak finance madrasah sains dan teknologi. Ni semua saya tulis waktu saya umur 19 tahun lah. So saya update setiap tahun. Lepas tu saya sendiri ada guru yang macam saya kenal, saya macam Cik Puan Fatin, Cik Fatin ambil penyampai senior Jamalina untuk jadi rujukan kan. Saya ada guru bisnes sendiri. Masa saya tulis dalam post saya, Tuan Faiz,
siapa lagi saya punya guru bisnes. Okey, ada mentor-mentornya. Okey. Dan itu kisah sedikit tentang Izzah sebenarnya. Fatin, saya ada persamaan dengan Izzah. Yang saya juga nak pencen umur 45 tahun. Itu memang impian saya daripada awal umur 20-an dulu. Itu timeline saya. InsyaAllah. Okey, jadi kita nak kongsikan banyak lagi bersama dengan Izzah dan juga Nabil tentang kisah ini. Dan anda juga penonton, kalau mungkin anda ada perkongsian-perkongsian yang ingin terus anda kongsikan bersama dengan kami, kisah-kisah inspirasi pengalaman anda sendiri, terus kongsikannya di www.facebook.com/WShyTV3 yang mana kami nak bacakan komen dan juga kisah anda sebentar lagi. Tapi sebelum itu kami nak bawa pemerhatian anda untuk kita saksikan antara pandangan orang ramai berkenaan dengan topik kita hari ini. Silakan. Saya sendiri pernah gagal dan saya sendiri pernah kecewa. Tapi apa saya buat untuk bangkit? Saya percaya yang saya mampu. Saya yakin saya pun ada keistimewaan tersendiri dan saya percaya setiap orang ada rezeki mereka masing-masing. Kegagalan yang kita alami hari ini adalah satu ujian untuk kita. Jadi tanam dalam diri kita bahawa Tuhan tidak pernah sia-siakan orang yang berusaha. Saya pernah hampir berputus asa, tapi bila saya fikir balik, ada pencapaian yang saya pernah capai dalam hidup sebelum ni. Saya tak boleh jadikan rasa sedih, rasa putus asa tu sebagai halangan untuk saya tak buat apa-apa. Jadi saya kena bangkit, saya kena berusaha untuk jadi yang lebih baik demi keluarga dan demi diri saya sendiri. Saya juga pernah mengalami kegagalan. Saya merupakan pelajar yang cemerlang di sekolah, tetapi di zaman universiti saya seringkali mengalami kegagalan dan mengambil masa yang agak lama untuk menghabiskan ijazah saya. Tapi alhamdulillah saya berjaya meningkatkan pointer saya dari 2 ke 3 dan alhamdulillah saya dikurniakan kerja sebagai pembantu eksekutif. Jadikanlah kegagalan ini sebagai satu pendoman dan sebagai satu semangat untuk membangkitkan kita untuk menjadi diri yang lebih baik. Semangat kita mendengar segala pandangan daripada kita punya penonton tadi. Yang pastinya pengalaman ataupun kejatuhan kita tu kita angkat sebagai satu pembelajaran dalam kehidupan kita. Baik, kita nak teruskan untuk bertanya kepada Nabil. Kalau kita tahu Nabil masih lagi muda dan orang kata zaman kejatuhan itu bermula sangat sekelip mata. Dan apa yang sebenarnya membuatkan Nabil untuk terus bangkit? Kalau kita tahu sebelum ini pernah bekerja di satu restoran, sewaktu mempunyai 2 tangan. Sewaktu selepas kejadian masih lagi bekerja di restoran yang sama dan Nabil mengambil keputusan untuk tukar profession tu untuk orang kata menghantar makanan Demi kelangsungan hidup. Apa yang membuatkan Nabil orang kata terus untuk mendapatkan matlamat itu? Silakan Nabil. Okey, masa kerja kedai makan ke atau masa kerja kat tu? Sekarang. Sekarang ni, okey. Sekarang ni saya kerja sebagai rider Foodpanda. Ya. Okey. Ikutkan masa starting mula tu saya nak kerja Foodpanda tu, saya tak yakin pada diri saya sendiri boleh buat ke tak kerja yang dibagi. Okey, lepas tu saya cuba yakin pada diri saya sendiri, saya rasa saya boleh buat kerja ni. Walaupun saya ni kekurangan, tapi saya rasa saya boleh cuba. And then bila saya cuba dalam bidang penghantar makan ni, tapi alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar. Macam mana orang 2 tangan buat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan Nabil, kalau kita lihat ada banyak pilihan kerjaya yang mungkin lebih sesuai ataupun boleh dilakukan oleh Nabil. Tetapi kenapa Nabil memilih untuk menjadi penghantar makanan ni? Sebab kalau kita tengok daripada video, daripada kisah yang kita kongsikan pun, saya sendiri berkongsi kisah Nabil ini di laman sesawang Instagram saya kerana saya merasakan bahawa Nabil mempunyai semangat yang mungkin boleh juga kita jadikan panduan untuk diri saya sendiri sebenarnya. Tetapi kenapa Nabil memilih cabaran ini menjadi penghantar makanan walaupun mempunyai hanya sebelah tangan? Okey, sebab saya pilih bidang dalam Foodpanda ni sebab starting mula-mula tu saya kerja kedai makan, tapi saya mikir masa saya kerja kedai makan tu sampai bila saya nak kerja kedai makan tu walaupun satu tangan. Sebab kalau kedai makan dia macam-macam nak kena buat. Contohnya angkat air, angkat makanan. Jadinya dari situ semua anggota saya tu memang guna tangan pun nak angkat benda yang berat. Tapi saya memilih kerja Foodpanda ni untuk macam mengurangkan beban saya. Contoh daripada tu. Kalau kerja sebagai rider Foodpanda ni, saya tengok benda yang susah tu kiranya saya boleh buat benda tu jadikan boleh buatlah, kiranya senang lah. Alhamdulillah benda tu
berjalan dengan lancar. Alhamdulillah. Baik, Izzah, kita nak tahu juga kepada Izzah, daripada mula sewaktu Izzah sampai di TBS, zaman kejatuhan, bangkit, jatuh, pernah atau tidak Izzah mengalami zaman untuk berputus asa? Okey. Zaman putus asa tu saya tak pasti sebab saya nak cakap sana sejujurnya lah. Saya pada 2018 saya dapat diagnose saya ada persistent depression disorder. Untuk dapat ada persistent depression disorder ni seorang tu perlu ada sekurang-kurangnya 2 tahun depression. So saya ada lebih daripada 4 tahun. So macam daripada kecil, daripada umur 17 saya dah pernah rasa nak macam nak tamat nak ambil nyawa sendiri, tapi saya berhenti sebab cakap tadi sebab Tuhan tak bagi. Maksud saya berlawan dengan diri sendiri every single day sampai sekarang. Okey, kalau kita melihat kepada apa yang dikongsikan oleh Izzah sendiri, seorang anak muda yang sangat berbakat besar ataupun mempunyai wawasan dan juga mempunyai orang kata perasaan rasional terhadap apa sahaja yang nak dilakukan. Apa sebenarnya orang kata kekuatan ataupun orang di sekeliling yang memberi semangat kepada Izzah sendiri? Kekuatan tadi 2 kekuatan saya tu, satu Tuhan, satu lagi saya punya guru apa semua. Yang paling lepas Allah ialah family saya. Saya ada 7 orang adik dan ibu dan ayah. Ibu saya masih lagi hidup alhamdulillah, tapi agak sakit. So saya dan adik saya macam kami duduk sekali dan kami jaga family lah. Saya bawa perintah daripada Saya suka apa yang Izzah dan juga Nabil kongsikan, yang mana dalam hidup ni kita perlu ada visi kita. Orang putih kata big why lah. Kenapa, untuk apa kita lakukan ini, untuk siapa yang perlu kita lakukan, untuk keluarga, untuk diri sendiri dan sebagainya. Kita juga nak kongsikan kisah, antara kisah-kisah kegagalan selebriti antarabangsa. Contohnya seperti Michael Jordan, yang mana semasa di sekolah menengah, Michael telah pun disingkirkan dari pasukan bola keranjang. Dan apabila pulang ke rumahnya, Fatin dan juga penonton, beliau menguncikan dirinya di dalam bilik dan banyak menghabiskan masa dengan menangis. Itu ketika beliau gagal kerana tak dapat terpilih ataupun disingkirkan daripada pasukan bola keranjang. Tetapi kisah kejayaannya pula apabila dia kini dianggap sebagai salah seorang pemain terhebat dalam sejarah NBA, yang mana Michael pernah berkata bahawa dia telah tersasar sebanyak 9,000 lontaran dalam keseluruhan kerjayanya dan hampir kalah 300 perlawanan. Disebabkan terlalu banyak kegagalan yang dialaminya, perkara itulah yang membuatkan dirinya berjaya seperti sekarang. Sangat memberi inspirasi sebenarnya. Dan saya kira mungkin kegagalan itu ada kalanya menjadikan diri kita ini untuk bangkit daripada zon selesa kita. Dan ini juga mungkin ada berkaitannya dengan Nabil sendiri. Nabil, apabila Nabil telah pun mencabar diri Nabil untuk hari ini bekerja sebagai penghantar makanan, bagaimana Nabil melihat ini bukan lagi satu cabaran, tapi satu perkara biasa yang boleh dilalui oleh Nabil dan juga individu-individu yang lain. Maksudnya kalau dulu mungkin kita takut ataupun kita rasa tak boleh buat, betul tak? Tapi sekarang ni itu perkara yang biasa sahaja bagi Nabil. Nabil kongsikan. Ya. Mula-mulanya memang semangat tu memang saya kena tanam dulu. First memang niat tu ialah saya cari rezeki ni untuk family, and then kalau boleh kerja yang saya buat ni kalau boleh biarlah nak kata teratur, berjalan dengan lancar walaupun saya ni kekurangan. Saya kena tanamkan semangat saya tu lebih mendalam lagi walaupun saya kekurangan. Saya sukalah perkongsian Nabil ni. Beliau muda lagi sebenarnya, tapi kematangan beliau tu membawa sangat, orang kata memberi inspirasi sangat besar kepada kita semua. Nabil mungkin boleh kongsikan juga, Nabil, apa impian Nabil selepas ini? Bagaimana Nabil melihat diri Nabil dalam tempoh 3 ataupun 5 tahun akan datang? Di mana Nabil berada dan siapa diri Nabil satu hari nanti? Okey, azam saya azam minta lah perjalanan saya hidup ni berjalan dengan lancar, walaupun macam mana saya buat kerja lepas ni, saya agak semuanya berjalan dengan lancar. Tuhan atur kenapa semuanya. Target saya adalah untuk mencapai segala matlamat saya satu hari nanti, insya-Allah. Yang mana saya target tu mudah-mudahan berjalan dengan lancar. Contohnya saya nak jadi seorang insan yang berjaya.
Nabil, macam Nabil dengan ibu dan ayah ketika ini, macam mana Nabil selalunya mengucapkan terima kasih kepada ibu dan ayah? Ini juga nak kita kongsikan kepada penonton-penonton kita supaya kita dapat inspirasi bagaimana kita terus juga nak menghargai insan-insan di sekeliling kita ni yang menyokong dan juga mendukung kita untuk berjaya sampai hari ini. Okey, mula-mulanya saya nak cakapkan terima kasih kepada mak dan ayah saya kerana melahirkan saya, serta bimbing saya masa saya kecil sampai dalam masa ni. Saya saya sangat happy lah bila saya dapat hidup balik. Kalau diikutkan, kalau sebenarnya saya masa saya accident tu, memang jantung saya time tu memang betul-betul dah berhenti setengah jam masa tu. Peluang kedua. Kiranya ayah beritahu kat saya tu, kiranya Tuhan bagi saya peluang yang kedua untuk saya hidup. Tapi alhamdulillah saya berdoa kepada Tuhan. Terima kasih kerana hidupkan saya kiranya peluang kali yang kedua untuk saya berbakti kepada mak dan ayah saya. Masya-Allah. Dan saya harap ini memang dapat menjadi sumber inspirasi kepada individu-individu lain yang kerana kita kadang-kadang cari alasan berungut dan bersungut tapi tidak bagi Nabil, walaupun ada sedikit kekurangan tapi kita tak nampak itu sebagai kekurangan, tapi kelebihan yang ada pada Nabil ini untuk terus berbakti kepada ahli keluarga dan juga agama, insya-Allah. Okey, kita nak tanya kepada Izzah juga. Izzah, mungkin di penghujung perbincangan kita ini, Izzah, ada sesuatu juga yang boleh dikongsikan kepada penonton-penonton kita. Bagaimana untuk kita sebenarnya kalau pernah gagal, pernah kecewa, tidak berjaya dalam hidup, tetapi kita perlu bangkit, bangun untuk memastikan bahawa setiap hari ada ruang untuk kita memperbaiki, memperbetulkan diri kita untuk kita terus berjaya dan menjadi insan yang berguna satu hari nanti, insya-Allah. Silakan. Okey, apa yang saya buat? Okey, kiranya saya tetapkan satu target. Lepas tu bila saya nak capai target tu, saya akan reverse engineering apa step-step yang saya nak capai. Kalau saya tak capai, saya akan buat macam postmortem apa saya salah, apa saya boleh improve. Yang macam terbaru saya nak bantu usahawan untuk tulis konten dekat social media. Lepas saya kira macam nak bantu usahawan untuk bina jenama mereka lah dekat social media. Jadi saya setkan target dalam masa 5 tahun saya nak bantu 1,000 usahawan. Izzah sebenarnya bukan sahaja boleh menjadi content creator tapi boleh juga menjadi pakar motivasi kerana kewibawaan beliau sebenarnya memberi impak juga kepada kita, kan? Baiklah. Terima kasih Izzah di atas perkongsian itu tadi. Nabil masih lagi dalam talian bersama dengan kita. Nabil, ada tak sesuatu nak dikongsikan kepada penonton-penonton kita, anak-anak muda khususnya, bahawa jangan cepat berputus asa dan pastikan kita ini mencabar diri kita matlamat dalam hidup untuk terus berjaya. Nabil, silakan. Okey, first kita kena yakin pada diri kita sendiri. Yang kita ni kenalah semangat untuk bekerja. Jangan rasa sekali malas. Lepas tu kalau boleh jangan belajar diri tu untuk malas, untuk cuba bidang yang kalau rasa malas tu cuba ikhtiar diri tu untuk menjadikan rajin, mencari kerja. Lepas tu kalau boleh semayang tu jangan tinggal. Okey, semayang 5 waktu, insya-Allah. Semua tu memang akan terbentuk sendiri. Baiklah. Itu dia, saya kira persediaan dari sudut rohani dan juga mental tu sangat penting bagaimana untuk kita terus berjaya dalam kehidupan kita ini, bangkit dari jalanan. Terima kasih kita ucapkan kepada Izzah Asmadi dan juga Ahmad Nabil Rosli yang sudi berkongsi pengalaman anda berdua bersama dengan kita penonton di Wanita hari ini. Dan kita harapkan Fatin, apa saja yang dikongsikan oleh Nabil dan juga Izzah itu tadi sedikit sebanyak ada manfaatnya yang boleh dapat sama-sama kita guna pakai dalam kehidupan kita. Saya suka nak ambil yang mana kita ni kena tahu apa yang kita nak, objektif dalam hidup kita. Betul. Dan kita kena keluar daripada zon keselesaan kita. Pastinya kalau anak muda tu jangan buang masa, ambil iktibar ataupun inspirasi daripada Nabil sendiri dan juga Izzah untuk kita developkan satu kejayaan baru dalam hidup kita. Sebenarnya kita nak kongsikan satu perkongsian daripada rakan kita di Facebook iaitu Fatin Fatihah Dizurin. Bukan Fatin Hamimah, saya. Bukan. Beliau menyatakan kelemahan akan membuatkan diri kita menjadi gagal dalam kehidupan. Jadi bangkit dan terus bangkit untuk berjaya
jangan malu dengan kegagalan kerana ia akan memusnahkan impian kita. Tepat sekali. Ya, betul tu. Dan kami ada lagi perkongsian-perkongsian menarik nak terus dikongsikan bersama dengan anda. Terus hantarkan komen anda, terus hantarkan pengalaman anda bersama dengan kami. Kami akan terus bacakan dari masa ke semasa. Kita berehat dulu, Fatin. Jangan ke mana-mana. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Bersama kami di Wanita Hari Ini dan terus kami nak kongsikan pelbagai informasi menarik bersama dengan anda penonton. Semangat Hari Kebangsaan itu telah pun kita rasai, Fatin, daripada awal bulan 8 yang lalu, yang mana kalau kita tahu masuk bulan 8 ni memang kita penuh dengan semangat Hari Kebangsaan. Dan hari ini #Kita Malaysia kami nak kongsikan satu bingkisan tentang bagaimana individu ini yang melalui pelbagai cabaran, dugaan dan juga tangisan dalam kehidupannya bangkit, maju dan memberi inspirasi kepada ramai individu-individu lain. Daripada kekurangannya dilihat sebagai satu keistimewaan yang tiada tolok gantinya. Sempena Wanita Inspirasi Hari Kebangsaan, kita nak bersama dan juga berkongsi dengan anda penonton dengan adik Hikmah Rosli dengan perkongsian beliau. Kita dengarkan. Mohon agar kau sentiasa memberiku dalam hati kau. Dilahirkan dengan hanya dikurniakan sebelah mata, baginya ia cukup sempurna dan mensyukuri nikmat yang diberi. Siti Nur Hikmah Razlan, 23 tahun, gadis berjiwa kental ini tidak pernah lemah dengan kekurangan yang ada. Malah menjadikan ia sebagai pembakar semangat untuk memajukan diri. Kita sama ke sekolah Hikmah memang banyak terima komen-komen negatif yang orang cakap pasal benda-benda negatif pasal diri kita. So yang paling teruk sekali bila ada satu masa tu time sekolah menengah, tapi sebenarnya daripada sekolah rendah lagi Hikmah dah dapat kata-kata macam tu, tapi sebabkan sekolah rendah kita tak faham apa benda kan Dajjal tu. So macam bila waktu sekolah rendah bila orang cakap-cakap macam tu, Hikmah macam apa Dajjal tu kan. Bila sekolah menengah, bila orang still ejek benda yang sama, so baru Hikmah faham, Dajjal tu macam tu. So bila orang cakap macam tu memang kita akan sedih lah, kita akan down. So apa yang Hikmah buat, diam je lah, diam, lepas tu menangis kadang-kadang. Biarpun cacian dan ejekan menjadi teman hidupnya satu waktu dahulu, namun ibu bapa dan keluarga menjadi kekuatan untuk dirinya bangkit bagi meneruskan kehidupan. Punca yang Hikmah kuat sampai sekarang semestinya lah parents dengan adik. So diorang bertiga ni ada role diorang sendiri. Macam ayah akan buat Hikmah lagi confident ke depan dengan Hikmah punya communication skill dengan orang. Kalau mak pula dia akan lebihkan bab akademik, bab sasiah dekat rumah. Macam adik dia akan jadi support system sentiasa untuk Hikmah. So diorang lah yang buatkan Hikmah boleh sampai sini. Berdamai dengan takdirnya, dia menerima keadaan diri dengan tangan yang terbuka. Orang selalu tanya, Hikmah tak nak buat lagi ke operation ke apa-apa kan? Hikmah akan jawab tak. Sebab macam Hikmah tahu sakit, Hikmah nak belajar, rasa bersyukur tu. Sebab bagi Hikmah sampai bila kita nak membetulkan apa yang kita ada sekarang. So better kita appreciate apa yang kita ada sekarang and baiki je apa yang kita rasa kurang sekarang. Bangkit untuk memerdekakan diri dari kekecewaan dan kesedihan dahulu, Hikmah ingin terus mencapai impian dalam hidupnya. Semua orang akan ada impian diorang sendiri. Sama lah macam Hikmah. And Hikmah perasan diri Hikmah minat ke arah mengajar. Sebab Hikmah jenis suka yang jumpa orang. Harapan Hikmah untuk diri Hikmah sendiri, untuk Hikmah achieve impian Hikmah tu, Hikmah harap sangat Hikmah boleh jadi budak yang kuat, budak yang sentiasa bersemangat, budak yang sentiasa menyenangkan orang lain, budak yang sentiasa buat orang lain happy.
So macam hikmah selalu macam pesan untuk diri hikmah sendiri untuk orang lain. Nak jadi hikmah ni susah sebenarnya, tak senang. Tapi nak tak nak kenalah, sebab itu impian kita kan. So apa-apa ni kita yang kena push ourselves untuk ke depan. Kekurangan diri bukanlah penghalang untuk mencapai impian. Segalanya dapat dicapai jika kita kekal positif dan berusaha untuk mengecapinya dengan doa dan kesungguhan. Untuk menempuhi segala hidup penuh cabaran ini. Yang pastinya memang adik hikmah seorang yang bersemangat, yang cekal dan juga adik hikmah seorang yang sangat cantik. Sebenarnya perkongsian daripada Hikmah Razlan tadi itu memberi inspirasi yang besar buat kita, buat awak dan juga saya, untuk semua penonton juga. Ya. Saya ada terbaca artikel berkenaan dengan adik hikmah yang mana beliau tiada masa untuk berasa sedih lama-lama. Kalau kita dengar daripada perkongsian itu tadi, dahulu mungkin rasa sedih, tapi sekarang dah bangkit dengan sokongan dan juga dukungan ahli keluarga, ibu, ayah dan adik beliau sendiri. Dan kita harapkan perkongsian itu tadi juga sedikit sebanyak dapat memberi inspirasi kepada diri kita untuk menerima setiap kekurangan dalam diri kita ini, untuk kita jadikan sesuatu yang istimewa. Dan kalau kita lihat bagaimana untuk kita kongsikan tentang bangkit dari kegagalan ini, Fatin, ada banyak kisah-kisah tokoh antarabangsa yang juga bangkit dari kegagalan. Contohnya saya nak kongsikan tentang kisah Steve Jobs sendiri, yang mana ketika Steve berusia 30 tahun, dia begitu tertekan dan begitu kecewa selepas dipecat daripada syarikat yang diasaskannya sendiri, iaitu Apple Incorporation. Tetapi pada tahun 1996, Apple Incorporation telah membeli Next dan beliau telah menyertai semula Apple dan kemudian menjadi terkenal dan merupakan salah seorang paling berpengaruh dalam bidang komputer dan alat elektronik pengguna. Steve Jobs juga adalah pengasas syarikat animasi Pixar dan dilantik menjadi lembaga pengarah Walt Disney Company. Ada banyak lagi kisah-kisah menarik ni sebenarnya. Pencapaian besar sebenarnya. Dan pastinya itu berkenaan dengan Steve Jobs. Dan saya kira ramai lagi di luar sana pernah mengalami kejatuhan dan juga bangkit. Kalau adik Nabil boleh, kalau Izzah boleh, adik Hikmah boleh. Jadi apa antara alasan saya, awak dan juga seluruh penonton wanita hari ini untuk terus berjaya mengejar matlamat dan juga cita-cita? Untuk terus tidak berjaya. Jadi kita boleh berjaya, betul? Untuk terus tidak berjaya. Okey, saya nak kongsikan satu lagi kisah tentang tadi sebut tentang Walt Disney. Walt Disney pernah juga dipecat daripada syarikat penerbitan akhbar kerana dikatakan mempunyai imajinasi yang lemah dan tidak mempunyai idea yang sendiri. Kadang-kadang kita pun ada rasa down macam tu kan. Kadang-kadang kita diberikan tugasan tak mampu nak deliver, tak ada idea dan sebagainya. Jangan risau kerana Walt Disney juga pernah melalui pengalaman yang sama, yang mana beliau memulakan syarikatnya sendiri, iaitu Walt Disney ni di belakang rumahnya saja, di dalam garaj, dan kemudian dikenali secara meluas sebagai ikon antarabangsa kerana sumbangannya dalam bidang hiburan. Dan sekarang ini siapa tak kenal Walt Disney kan? Betul. Dan syarikatnya merupakan studio terbesar di Hollywood dengan pendapatan melebihi 130 bilion ringgit setahun. Wow. Okey, ada juga di Facebook kita sebenarnya rakan kita Sekuntum Bunga kongsikan usaha yang gigih tanpa mengenal erti jemu adalah jalan yang akan menuju kejayaan yang akan dimilikimu. Selalu guna kata-kata ni tiap kali rasa nak give up. Kita boleh contohilah sebenarnya kan? Okey, baiklah. Dan kita nak kongsikan pelbagai lagi informasi kepada anda. Dan tapi sebelum itu kami nak berehat dahulu seketika. Pastikan terus bersama kami Di Wanita Hari Ini. Wanita Hari Ini.